Okay, alright. Okay, tajuk yang pertama untuk malam ni ialah kita akan buat tajuk bab 2 iaitu bentuk piawai. Okay. Bentuk piawai ni dulu kami cikgu-cikgu kami belajar semasa tingkatan 4 bab yang pertama. Tapi untuk kamu ni form 3 dah belajar dah. Maksudnya awak lebih awal lah. Lebih awal dan sepatutnya awak lebih advance lah dibandingkan kami ni sepatutnya. Okay. Jadi dalam topik ni kita akan belajar dua benda sahaja. Yang pertama adalah angka berti, yang kedua adalah bentuk piawai. Dua saja. Okay. Angka berti dan bentuk piawai sahaja. Alright. Okay. Sepanjang saya cakap nanti, kalau ada yang tak faham ke, boleh tulis dekat chat ataupun boleh juga on audio, cakap je. Tanya je. Jangan risaulah. Tanya. Takut nanti awak terlepas pandang ke, tak faham ke, bagi tahu. Jangan malulah. Mungkin awak tanya soalan tu, kawan-kawan tak tahu juga. Dia wakil pada awak. Okay. Jangan senyap lah. Kalau senyap ni, saya anggap macam semua faham. Okay. Alright. Jom. Okay. Tajuk yang pertama ialah saya nak bincang dalam topik ini ialah angka berti. Okay. Apa maksud angka berti? Okay. Maksud angka berti adalah suatu nombor yang mempunyai makna lah. Secara umumnya, okay, angka berti ni keluarnya maksudnya macam ni lah. Okay, angka berti, okay, sebab nota sikit. Okay, angka berti tu apa dia? Angka berti adalah, okay. Okay, angka berti, okay, ialah, bererti ialah, ni secara umum, tak hafal tau. Dia tak tanya exam pun. Okay. Angka berti ialah suatu nombor, okay, suatu nombor yang memberikan suatu nilai tertentu. Itu angka berti. Dan apa lagi ciri dia? Ciri dia yang pertama kali inilah suatu nombor yang memberikan suatu nilai tertentu. Itu yang pertama. Yang kita kena ingat, bila disebut kata bentuk piawai, angka berti, inilah benda dia. Suatu nombor yang memberikan suatu nilai tertentu. Yang kedua, okay, nombor tersebut bermula dari angka 1 hingga 9. Itu je. Okay, maksudnya kalau kosong di depan, tidak dikira sebagai angka bererti. Ini yang penting kita tahu. Okey. Itu maksud pertama. Just tahu dia. Angka bererti adalah suatu nombor yang bila diberikan tu ada maksud dia. Okay, ada maksud dia. Dan nombor tersebut mesti bermula dengan angka 1 hingga 9. Tak kisahlah 8 ke 7. Tapi mesti start paling kurang 1. Kalau kosong kat depan, tak kira. Okey. So, yang pertama tengok. Yang pertama saya adalah, contohlah. Okey, contoh. Okey, contoh. Okey. 1, 2, 3, 4 macam ni. Okey, contoh. 1, 2, 3, 7, 4, 9. Di sini, dia bermula dengan 1. Okey, mula 1. Jadi dia dah dikira angka berti lah. Dan dia ada berapa nombor dekat situ? Dekat situ dia ada 1, 2, 3, 7, 4, 9. Dia ada 6 nombor. Jadi dia adalah suatu nombor yang ada 6 angka bererti. Itu contoh. Okey, contoh lagi. 6, 3.2. Contohnya, ada berapa angka berti? Okey, tengok depan dia. Depan sekali bermula dengan angka 6. Jadi dia sudah bermula dikira sebagai angka berti. So ada berapa nombor kat situ? Dia ada 3 angka bererti. 3 angka bererti. Okey, ditunjuk sebagai AB lah. AB ni merujuk pada angka berti lah. Okey, contoh lagi katakan 0.00. 0.0056 89 contoh. Okey, di sini dia bermula dengan angka kosong. Jadi bila angka kosong, dia belum lagi dikira sebagai angka berti. Selepas nombor yang kosong tu baru kira. Jadi dekat sini hanya ada nombor 8 dan 9 sahaja. So di sini ada 2 angka bererti sahaja. Okey, 2 angka bererti sahaja. Okey, contoh lagi katakan 1.0034 gini. So gini. Okey, untuk yang ni pula, dia ada berapa angka berti? Saya nak bertanya lah, boleh saya tanya lah. Okey, harap jawab lah. Tak ada masalah pun. Okey, saya tanya student. Okey, saya klik nama lah. Itu saya sebut lah. Salah tak apa, tak ada masalah. Okey, saya nak mulakan dengan nama Muhammad Nizar. Okey, Nizar. 1.002. Ada berapa angka berti? Boleh on audio, boleh tulis kat chat, tak ada masalah. Okey je. 1.002. Okey, ada berapa angka berti?
Ataupun siapa-siapa saja nak cuba jawab? 2 angka berarti. Okey, 2 angka berarti dikata tadi ya. Okey, alright. Okey. Di sini kita ingat bentuk piawai, angka berarti dia mesti bermula dengan angka 1 sampai 9. Di sini nampak start 1. Maksudnya dia kira angka berarti. Selepas angka itu, semua dikira. So maksudnya sekarang ni ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 angka bererti. Angka kosong hanya tak dikira kalau dia dekat depan. Dekat depan. Kalau dekat belakang dikira. Okey, sekali lagi contoh. Katakan 86.003. 003 begini. Okey, ini pula berapa angka bererti? 5. Okey, good. 5, tepat. Okey, sebab apa? Sebab kosong kat depan, di depan tu ada nombor 8. So start 8 tu dah dikira sebagai angka bererti. So di sini ada 5 angka bererti. Okey, lagi satu contoh. 94.0. Berapa angka bererti? 3. Okey, good. 3 angka bererti. Okey, bererti. Bagus nampak tu. Okey, 0.0100. Okey, berapa angka bererti? 4. Okey, di sini kesilapan. Okey, alright. Darwisha, di sini depannya ada kosong. Kosong belum dikira angka bererti. Okey, so dia akan mula selepas angka yang pertama hingga ke 9. Hingga ke 9. So dekat sini, inilah dia. Selepas angka 1 dikira angka bererti. So di sini ada 3 angka bererti. Tu maksud gitu. Nampak beza? Okey, kalau kosong kat depan, dia tidak dikira sebagai angka bererti. Ini tak kira. Okey, dia kira selepas angka nombor ya. Yang ni pun sama juga. Ini tidak dikira. Selepas ada nombor 1 hingga 9, kalau ada kosong, dikira. Tu je. Okey, tu yang pertama kita tahu lah. Sebab apa? Sebab benda ni penting lah. Sebab apa? Kita nak bundar nanti. Okey. Part yang pertama awak kena tahu adalah ada berapa bilangan angka bererti. Ini cara tentukan dia. Okey, dia mesti bermula angka 1 sampai 9 dulu. Baru dikira sebagai angka bererti. Okey, kalau kosong kat depan, dia bukan angka bererti. Alright? Okey, yang kedua tahu ialah tentang nak bundarkan dia. Ini waktu kita zaman sekolah rendah dulu, kita diajar untuk membundarkan kepada puluh yang hampir, ratus yang hampir, ribu yang hampir. Itu zaman sekolah rendah. Bila masuk sekolah menengah, kita tak sebut ratus ribu tu. Kita sebut angka bererti. Okey, so contoh. Senang je. Okey, cara nak buat dia sangat simple. Okey, contoh. Contoh dulu. Nanti awak buat yang bawah tu. Okey, kita buat sama-sama yang bawah tu. Okey, contoh untuk nak bundarkan. Okey, contoh untuk bundarkan angka bererti. Okey, nak bundarkan. Okey, bundarkan. Ini contohnya kepada 3 angka bererti. Ini contoh sebagai satu contoh je, awak akan boleh jawab untuk semua kali. Kalau dapat faham benda ni. Okey, untuk menentukan nak bundarkan dia, okey, untuk nak bundarkan dia, pertama kita ingat ni, contoh clue dia. Okey, clue dia ialah bacaan dimulakan dari angka 1 hingga 9. Sama tu tadi. Okey, kosong tak kira kat depan. Alright. Okey, jika kosong, kita akan salin semula kosong tu. Itu penting dia. Kalau depan ada kosong, kita hanya perlu salin semula saja kosong tu. Dia tidak dikira sebagai angka bererti. Itu penting kita tahu. Alright. Dan seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, keluar kacau lah benda ni. Sekejap ya. Okey, seterusnya. Apa lagi yang penting? Okey, pertama sekali bacaan dia adalah dimulakan dengan angka, dimulakan dengan angka 1 hingga 9. Okey. Yang kedua, kalau ada kosong kat depan, kita salin semula. Yang ketiga adalah bacaan kita. Okey, bacaan kita bermula dari kiri ke kanan. Itu ayat dia. Kalau sekolah anda kita baca kanan ke kiri. Mula dengan 10, ratus, ribu. Tapi bila masuk sekolah menengah, dia akan baca daripada kiri ke kanan. Okey, dia akan baca daripada kiri ke kanan, ke sana. Itu penting tahu. Okey, contoh macam ni tadi lah. Okey, contoh macam ni tadi. Okey, bundarkan kepada 3 angka bererti untuk bundar.
So langkah pertama kita ialah contoh gini. Dia kata 8, 3, 2, 6, 300. 34. Gini. Okey, bacaan kita, okey, welcome. Okey, bacaan kita macam ni kita buat ni satu contoh lah, okey. Ada 5 nombor. Ada 5 nombor lah, okey. Ada 5 nombor kat sini. Okey, nombor dia ialah nombor 8, okey, 8, 2, 6, 4, 6, 3, 4. Okey, ni nombor dia. Okey, bacaan kita akan bermula dari kiri ke kanan. Zaman keluaran tu kita mula dari kanan ke kiri. Itu 10,000. Tapi untuk yang ini, kita mulakan daripada kiri ke kanan. Okey, oleh sebab depan ada nombor 8. Dia mesti mula angka 1 kan. Dan seperti start 8, okey lah. So, inilah sebut angka berarti yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Itu susunan dia. Okey, alright. Saya ulang sekali ya, kita masuk saja. Okey, ni 8. Okey. Okey, ini ni 8. Okey, ini soalan kita. Ini soalan kita contohnya, soalan. Okey, inilah sebutan kita. Sebutan angka berti kita. Okey. Alright. So, bila bagi 8, 2, 6, 3, 4, nombor 8 tu adalah angka berti yang pertama. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey, dia kata bundarkan kepada 3 angka berti. Dia nak kita bundarkan kepada 3 angka bererti. Okey. Jadi macam mana kita tulis? Okey. Kita tengok angka ketiga. Sini. Angka yang ketiga di sini. Untuk nak bundarkan dia, jangan tengok nombor sebelum dia. Lihat nombor yang selepas dia. Yang keempat. Ni. Okey. Untuk bundarkan dia, kita tengok nombor yang selepas dia. Okey. Untuk bundar, kita tengok maklumat nombor selepas dia. Tu clue yang paling penting kali. Okey, alright. So ni nak 3 angka berti. Okay, nak 3 angka berti. Okey, kita lihat angka keempat. Okey, nak 3 angka berti, kita lihat angka yang keempat. Okey, angka yang keempat. Okey, so kita nak buat. Kita nak buat macam ni. Okey, nak bundarkan dia, kita nak 3 angka, maka kita lihat angka yang keempat. Okey, di mana kalau yang angka ini lebih kurang dari 5. Syarat dia. Okey, kalau kurang dari 5, maka okey, kat sini ya. Jika ni clue dia. Jika kurang dari 5, okey, maka angka yang ketiga tu dikekalkan. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia jadi 8, 2, 6. Cuma kat sini kena letak lagi kosong kat belakang. Kenapa? Sedangkan dia kata tadi dia nak 2 angka berti, 3 angka berti. Kan kita bagi macam ni ada 5 lah pula. Kenapa ada 5? Siapa boleh bagi idea, beritahu sebab. Kenapa agak-agaknya? Okey, soalan kata 8, 2, 6, 3, 4. Dia nak 3 angka berti saja, dia 3 nombor saja. Okey, kita lihat angka keempat, dia 3, tak lebih 5. Jadi nombor tersebut dikekalkan. Nombor 6 ni dikekalkan, tapi kenapa kita letak kosong kat belakang? Siapa boleh bagi pandangan kenapa? Sebab apa dia letak kosong kat belakang? Ada tak siapa boleh bagi idea kenapa? Okey, saya tengok dalam chat. Okey, dalam chat tak ada lagi. Okey, siapa boleh bagi pandangan kenapa dia ada kosong kat belakang? Sedangkan dia nak 3 angka saja. Ada siapa nak cuba? Tak ada? Okey, begini. Bila nombor tersebut tiada titik perpuluhan, okey, selepas angka ni clue dia, jika nombor tiada titik perpuluhan, okey, perpuluhan, okey, maka nombor selepas angka berti tersebut diletak kosong. Kenapa letak kosong? Supaya kita, ni sebab dia, okey, supaya kita nak kekalkan. Letak kosong untuk kekal
nilai dia. Maksudnya sini lah, kalau kita buat begini. Okey, kalau kita buat begini, kalau kita buat begini ya, okay, contoh. Dia bagi maklumat begitu, dia kata bundarkan kepada 3 angka berti, katakanlah kita bagi jawapan kita iaitu, contoh kalau kita bagi. Okey, contoh. Okey, kalau kita beri jawapan 826 sahaja. Okey. Tak logik lah jawapan kita. Okey, jawapan kita kali tak logik. Okey, jawapan kita tak logik. Okey, jawapan kita tak logik. Sebab apa? Sebab gini. Duit kita asalnya ada 82,634. Bila bundar, takkan tinggal 800 ringgit saja. Okey, ini clue dia. Okey, ni sebagai simbolik dia lah. Okey. Contohlah, duit kita ada sebanyak 82,634. Okey. Bila bundar 3 angka berti. Okey, 3 angka berti. Takkan, ni bahasa kampung ni, takkan tinggal, ni bagi orang muda, takkan tinggal RM826 saja. Tak logik lah. Jadi untuk mengekalkan nilai dia, kita letak kosong-kosong belakang untuk kekalkan nilai RM10,000 itu. Boleh faham? Kalau tidak ada titik puluhan, okey, clue dia, selepas angka yang ketiga tu, kita kena letak kosong kat belakang untuk kekalkan nilai dia. Supaya sentiasa kekal sebagai RM10,000. Okey, alright. Faham tu dah? Okey, tapi ini contoh yang kedua. Okay, contoh. Ini contoh satu. Ini contoh satu. Okey, ini contoh yang kedua. Okey, ini contoh yang kedua sebab beberapa contoh lah bagi orang faham. Okey, contoh yang kedua. Sebelum kita buat latihan tu. Okey, contoh yang kedua dia kata bundarkan. Bundarkan 82. Okey, kita tukar nombor lain. Okey, 6, 2, 3, 5, 4, 9. Okey, kita ada begini. Dia kata bundarkan kepada 3 angka berti juga. Okey, sini ya. Sama nombor dia, kita masukkan nombor. Okey, ada 6 nombor situ. Okey, dia ada nombor 6, okey, nombor 2, nombor 3, okey, nombor 6, okey, nombor 4 dan nombor 9. Okey, tu nombor kita. Kita ada nombor 6, 2, 3, 6, 2, 3, 6, 4, 9. Dia nak 3 angka berti. Okey, dekat sini kita ada 6, 2, 3, 6 point. Dia ada point situ. Di sini dia ada point. Kena ingat tu. Di sini dia ada point. Okey, ada point kat sini. Letak nombor point bagi rujukan kita lah. Okey, ada point situ. Alright. Okey, bila ada point, okey, dia nak 3 angka. Kita lihat angka yang keempat. Sama tu tadi juga. Okey, sekarang dia lebih 5. Bila lebih 5, okey, bila lebih 5, jika lebih 5, jika 5 atau lebih. Jika 5 atau lebih. Okey. Maka angka yang ketiga itu akan ditambah 1. Okey, akan ditambah 1. 1. Jadi ini bermaksud jika jadi 6. Okey, jika jadi 6. Okey. Okey, dia akan jadi 6. Okey. 6, 2, 3. Okey. Tapi titik perpuluhan berada pada angka 6. Jadi sebelum titik perpuluhan, kena letak kosong untuk kekalkan nilai. Selepas titik perpuluhan, tak perlu letak. Okey. Jika ada, jika ada titik perpuluhan, ada titik perpuluhan, selepas angka berti, angka berti, dia letak kosong untuk nilai, dan satu lagi, selepas perpuluhan, tidak perlu letak kosong. Kalau letak, dikira sebagai angka berti, jawapan kita salah nanti. Ini clue dia. Okey, kalau ada titik perpuluhan, sebelum titik, letak kosong. Selepas titik, jangan letak. Kalau, kalau kita letak 6, 2, 3, 0. Okey. 6, 2, 3, 0. 6, 2, 3, 4. Okey, typo. 6, 2, 4, 0. Okey. Kalau kita buat 6, 2, 4, 0.00, ini akan dikira
Okey. Kalau kita bagi jawapan ini dikira sebagai 6 angka bererti. Gitu. Alright. So jangan letak kosong selepas titik perpuluhan. Kalau letak dikira angka bererti. Ini contoh yang kedua. Okey, contoh yang ketiga pula. Contoh ketiga pula. Kalau, ini contoh ketiga. Okey, contoh ketiga, kalau bundarkan itu, bundarkan 0,000 gini. Okey, 0,0, macam tu, okey, 8 gini. Alright. Dia nak 2 angka bererti. Okey, clue dia, bila ada kosong di depan, okey, dia ada 0.000 tu dekat depan, dia bukan angka bererti. Okey, dia bukan angka bererti. Maksud di sini lah, kita kena salin semula saja. Tu clue dia. Kalau kosong kat depan, dia bukan angka bererti, kita akan salin semula nombor tu. Lepas tu kita ada 8, okey, 8, 2, 6, 3. Okey, gitu. Okey, titiknya dekat sini. Titik kat sini. Tak kisah mana tak apa. Okey, ni ya. Okey, so kasih clue dia. Kalau ada kosong di depan, dia tak dikira angka bererti, dia salin semula. Salin semula. Okey, jadi dia mesti 0.000. Salin semula. Lepas tu, ini angka pertama, ini angka kedua, ni angka ketiga, ni angka keempat. Gitu. Lepas tu apa jadi? Okey, oleh sebab dia nak 2 angka bererti, maka kita tengok angka yang ketiga. Gini ya. Tengok angka yang ni. Untuk bundarkan, tengok yang ni. Okey, alright. Sama sebab clear. Okey, ni clue dia, ni clue dia. Okey, bahan saya tu nanti awak tak payah print sebenarnya. Kalau print tu bazir pula. Buat dulu latihan dalam kertas tak apa. Nanti bila sudah siap ni, habis kelas nanti saya akan terus share yang ni kepada kamu. Yang ni awak boleh print, simpanlah dalam file dalam buku, tak kisah. Okey. Dia nak 2 angka, tengok angka yang ketiga. Okey, sekarang di sini dia lebih daripada 5. Maka akan jadi 0.00083. Okey. Jika ada kosong di depan, clue dia, kosong di depan, salin semula. Salin semula, dia bukan angka bererti. Tu clue dia. Okey, alright. Tu je jawapan dia. Senang je. Faham kita? Faham nampak jelas? Kalau tidak ada titik puluhan, dia nak 3 angka. Angka yang selepas yang ketiga tu sila letak kosong untuk kekalkan nilai dia. Nilai 10,000, 100,000, semua tu lah. Tu penting. Okay? Tapi kalau ada titik puluhan, selepas titik tu jangan letak kosong. Okay? Nombor selepas AB tu jangan letak kosong. Okay? Jangan letak kosong. Kalau letak dikira angka bererti. Okay? Jika letak dikira bererti. Jika letak dikira angka bererti. Tu penting tu. Okey. Jadi pastikan pasti. Kalau sebelum titik letak kosong. Selepas titik jangan letak. Okey, nampak? Faham ya? Okey, saya ulang sekali. Kalau tidak ada titik puluhan, kalau tidak ada titik puluhan, selepas angka yang ketiga yang diminta tu, okey, sila okey, letak kosong untuk kekalkan nilai. Okay. Sila letak kosong untuk kekalkan nilai. Kalau dia ada titik puluhan, okay, sebelum titik puluhan, okay, jika titik puluhan, nombor sebelum titik, letak kosong untuk kekal nilai, dan selepas titik puluhan, tidak perlu. Okay. Sebelum titik, kena letak. Okay. Selepas titik, jangan letak. Kalau letak, dikira angka bererti. Okay, alright. Yang ketiga ialah, kalau ada kosong di depan, clue dia, jika ada kosong di depan,
Okey, kita akan salin semula. Okay. Salin semula kerana tidak dikira sebagai angka bererti. Tu clue dia. Lepas tu tengok, selepas tu apa kena buat lagi lepas tu? Okey, selepas tu selepas angka bererti jika lebih 5 dah sudah tadi, okey. Okey, macam tu Sebelum kalau kosong kat depan, sila salin semula kerana dia tidak dikira angka bererti. Itu paling penting kali. Masuk kat sini lah. Untuk yang ini, jawapannya akan di 0008, akan 0083. Sebab 6 itu lebih. 6 tu lebih 5. Okey, tu. Nampak tak? Senang je. Okey, laju lagi. Tengok soalan ni. Tengok soalan latihan ya. Soalan latihan tengok. Soalan latihan. Dia kata sini, soalan nombor 1 ni. Typo tadi. Okey, nombor 1. Okey, dia kata bundarkan setiap nombor yang berikut. Okey. Betul kepada angka bererti dalam kurungan. Okey. Tengok soalan dia. Nombor 1. Dia kata itu bundarkan 6, 3, 2, 3 kepada 2 angka bererti. Dia nak 2 angka. Okey. Nombor tersebut depannya bermula dengan angka 6. Dikira lah. So, ini 1, 2. Nak 2 angka ya? Tetapi untuk inilah angka yang kita nak bundarkan. Untuk nak bundarkan, tengok nombor selepas dia. Ni, tengok nombor ni. Kalau kurang daripada 5, maka nombor yang merah kekal. Jadi, dia 2 kurang 5, kekal. Jadi, 6, 3. Tapi oleh sebab tiada titik peluhan, selepas angka ketiga tu, sila letak kosong untuk kekalkan nilai dia. Letak kosong untuk kekalkan nilai dia. Dia bukan angka bererti, tapi nak kekalkan nilai dia saja. So, sila letak kosong kat depan. Okey, tu cara dia. Siapa buat 63 saja, salah. Okey, dia mesti 6300. Alright? Okey, yang kedua. 39374. Dia nak 3 angka bererti. So, dia nak 3 angka bererti. Okey, ni nombor 1, nombor 2. Okey, ni 1, 2. Okey, ini angka ketiga. Nak bundar yang ni. So, rujuk nombor selepas dia. Yang nombor 7 ni. Okey, oleh sebab 7 tu lebih dari 5, maka yang merah akan bertukar. Jadilah 394. Lepas tu, tak ada titik peluhan kan? Letakkan 00 untuk kekalkan nilai dia. 10,000 tu. Kalau buat 394 saja, hilang markah. Tidak betul. Okey, tu cara untuk membundarkan dia. Boleh ya? Okey, alright. Saya tanya soalan lah. Okey, saya tanya soalan. Tengok soalan tu, sambil kita buat tu. Okey, yang berikut ni. C. Saya sebut nama dah. Boleh ya? Saya sebut nama. Jangan takut yang malu. Okey, saya sebut nama dulu, senang. Oh, sorry, mana dia? Nama. Okey, saya nak tanya anak cikgu Moses. Anak cikgu Moses. Okey, apakah nilai bagi 74678? Dia nak 4 angka bererti. Anak kepada cikgu Moses. Saya tak ingat nama apa. Apakah jawapan dia? Okey, dia kata, cek dulu. Okey, dia kata 74680. Okey. Dia kata 746, okey, 74680. Kita cek tengok. Dia nak 3 angka. Okey, 4 angka. So 1, 2, 3 tak kira lagi. Yang ni. Ini angka yang keempat. So kita merujuk angka yang kelima. Lebih 5. Maka jadilah 74680. Okey, good. Betul. Dan oleh sebab tak ada titik peluhan, letak kosong di belakang untuk mengekalkan nilai 10,000 dia. Okey, good. Tahniah. Terima kasih. Betul. Okey, seterusnya. Yang ini pula. D pula. Okey, saya tanya lagi. Okey,
Dizal ID. Dizal ID. Dia nak 4 angka berarti bagi angka 2468. Okey. 98,386,090 ringgit. Okey, apakah jawapan dia? Dizal ID. Okey. Sebut ya, salah tak apa kita baiki. Kalau betul good lah. Ada Dizal? Okey, Riz Amsar. Okey, ada. Okey, Izal ada. Okey, dia buat 9839. Okey, thank you. Okey. Dia buat 98, okey, 9839. Lepas tu dia letak belakang tu 0000. Okey. 1 2 3. Tidak dikira. Ini angka yang keempat. Okey, jadi rujuk angka yang kelima. Okey, lebih 5. Bila lebih 5, bertambah 1 lah. Jadilah 9389. Okey, good juga. Bagus. Okey. Alright. Dan oleh sebab tidak ada titik puluhan, maka selepas, okey, selepas angka 9 tu, kita letakkan kosong untuk mengekalkan nilai 10 juta tu. Tak buat yang ni, kosong markah. Okey, salah tu. Okey, tu soalan D. Very good. F. Okey, F seterusnya. Bundarkan 0.6763932. Dia nak 3 angka. Okey, anyone lah bagi tahu jawapan. Silakan. Boleh tulis kat chat. Tak ada salah. Nak cakap pun boleh. Apakah jawapan bagi 0.6763? Okey, alright. Okey, Muhammad Darwish bagi tahu jawapan. Dia kata situ ialah 0.677. Kita cek tengok. Nombor kosong depan tidak dikira. Sila salin semula. Okay, so, ini nombor 1, nombor 2. Dan dia nak nombor 3. Yang ni ialah nombor 3. So, rujuk tengok kotak yang keempat. Okey, lebih 5. Bila lebih 5, yang merah itu akan bertambah 1. Jadilah 0.677. Okey, tepat. Kalau ada titik puluhan, selepas titik, jangan letak kosong. Letak dikira angka bererti. Okey, good. Tahniah untuk Darwishi Amshar. Okey, alright. Okey, F. 0.00865. Dia nak 2 angka bererti. Okey, silakan. Anyone? Tulis saja kat chat tu, tak apa. Tak salah. Nak sebut, nak cakap boleh. Tak ada hal. Okey je. Bundarkan 0.00865 kepada 2 angka bererti. Apakah jawapannya? Okay, silakan. Ada? Anyone? Katakan saya sebut nama. Okay, alright. Okay. Norisa. Okay, Norisa kata 0 perpuluhan. Okay. 0.0087. Okay, kita check tengok. First kali dia kata depan ada kosong. Tak kira lah. Ini sila salin semula, tak kira. Dan ini salin semula ni. Okay, yang ni salin semula. Tidak dikira angka berarti. Itu yang pertama. Okay. Ini sama kat ni. Ni sama tadi. Okay. Ini nombor 1. Okay. 1, 2. Okay. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Okay. Yang ini tak check tengok. Untuk check yang ni berubah tak berubah. Tengok nombor selepas dia. Oleh sebab dia lebih 5, maka yang merah bertukar jadi 87. Okay, good. Nur Arisa. Pandai. Baga-baga. Nora Risa. Susah sebut. Nora Risa. Okay, thank you. Nora Risa. Okay, seterusnya. 7.8986. Dia nak 3 angka berarti. Okay, silakan. 7.8986. Dia nak 3 angka bererti. Okey, saya klik nama. Okey, saya ikut nama dekat chat tu. Sri Wijaya Lakshmi. Sri Wijaya Lakshmi. Saya ikut nama kat situ tau. Okey. Apakah jawapan untuk soalan G? Firuz pun boleh cuba. Firuz. Apa jawapan dia?
Anyone? Okey, ada masuk. Okey. Okey, Zilawati. Saya ikut nama kat situ lah. Kalau nama cikgu tu tak apalah. Awak boleh lain mak awak tak kisah. Okey, Nurisa sebut. Okey. Alright. Nampak ada dua jawapan. Okey, kita nampak dua jawapan itu. Okey. Zilawati ya. Saya ikut nombor 791 dia kata. Okey, Nurisa pula sebut 7.899. Okey. First kali dia nak 3 angka berti. Jawapan Nurisa kerana ada 1, 2, 3, 4. Confirm salah. Okey, confirm salah. Sebab dia ada 4 angka. Dia nak 3 angka saja. Okey, kita cek jawapan ni. Okey, kita cek jawapan yang dipakai nombor Zilawati tu lah. Okey, ni cikgu ni saja. Alright. Dia nak 3 angka. Okey. Nombor 1, nombor 2, dia salin balik saja. Ini nombor 3. Ni nombor 3. Nak bundarkan, tengok yang ini. Okey. Lebih 5. Lebih 5, maka bertambah 1. Bila bertambah 1, okey, 9 tambah 1 kali 10. Dia jadi 0 sini dan 9 sini. Ni kena pandai. So jawapannya adalah 790. Okey. 790. Sebab apa? Sebab dia dah bertambah 1. Okay, jangan buat 7.9. Tak boleh. Itu 2 angka berarti. Dia nak 3 angka. So kalau ada 9, jadi 0. Nombor sebelum tu jadi 9. 7.90. Baru dapat 3 angka berarti. Okay, alright. Okay, so hati-hati Nora Risa ya. Hati-hati. Sebab dia nak 3 angka, Risa bagi 4 angka. Okay, satu lagi. 868.6798. Dia nak 2 angka berarti. So ini nombor 1. Ni nombor 2. Okay, nombor 2. Nak gunakan, tengok nombor 3. Okay, lebih 5. Bila lebih 5, nombor yang merah tu akan ditambahkan 1. Jadilah 87. 87. Dan oleh sebab ada titik lepas tu, titik masa belum ada satu nombor lagi, maka letak kosong situ untuk kekalkan nilai dia. Selepas titik, jangan letak kosong. Okey, di sini walaupun ada 3 nombor, tapi yang kosong tu tidak dikira sebagai angka bererti. Dia hanya untuk kekalkan nilai ratus saja. Ratus saja. Okey. Satu lagi contoh. Satu lagi contoh. Okey, dia kata bundarkan. Bundarkan 9.9998 gini. Okey. Betul kepada sorry, macam ni. Okey, betul kepada dia nak 2 angka bererti. Jadi berapa? Ni on the spot ya, okey. Bundarkan 3.992 ni kepada 2 angka bererti. Jadi berapa? Atif 354. Apa jawapan dia? 4. Okey, kalau 4 Darwishi itu baru 1 nombor. Okey, alright. So kena hati-hati tu. Okey, jadi Nora Risa. Okey, dia nak 2 angka. Okey, ni nombor 1, tak kira. Ni nombor 2. Okey, nak bundar yang ni tengok angka selepas dia. Okey, nak bundar yang ini tengok angka selepas dia. Oleh sebab dia 9 lebih daripada 5, maka nombor 9 ini ditambah 1. Okey, kosong juga. Jadilah pindah lagi. Jadi 4. Jangan letak 4 saja. Kalau 4 satu angka, letaklah 4.0. Kena letak kosong supaya kekal dengan nilai 2 angka bererti. Okey. Dan satu lagi contoh yang terakhir untuk part bundar ni. Okey. Contoh terakhir, bundarkan. Okey, bundarkan sama. Okey, bundarkan 3.92 ni. Okey. Bundarkan 3.25 ni. Okey. Dia kata bundarkan kepada 5 angka bererti. Macam mana pula? Saya nak buat pula ni. Dia kata bundarkan kepada 5 angka bererti. Dia bagi 3 nombor je. Tapi sebenarnya 5 angka bererti. Buat macam mana jawapan dia? Siapa boleh cuba? Silakan.
berapakah jawapan dia? Dia suruh bundarkan kepada 5 angka bertis. Sedangkan dekat situ nombor ada 3 sahaja. Macam mana nak buat? Ada yang cuba? Adibah Nadirah. Okay, agak-agak jawapan apa Adibah? Okay, nama saya ikut nama kat situ lah. Kalau guna nama mak kan nama ayah kan, nasib lah saya sebut je. Okey, apakah jawapan bagi bundarkan 3.25 betul kepada 5 angka berti? Nombor ada 3 tapi dia nak 5. Macam mana saya nak buat? Okey, tengok. Okey, alright. Ada jawapan satu tengok tu. Zila. Okey. Okey, so Zilawati binti Abdul Rahman. Ni cikgu ni saya ingat. Okey, alright. So, dia kata 3.25 dia tambah kosong belakang. Very good. Bagus. Okey, kalau tak cukup nombor, kita tambahkan nombor. Kita tambahkan nombor. So, dia akan dikira angka berti. Sekarang dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Siap. Okey, itu kalau kes tak cukup nombor, just tambah kosong kat belakang. Faham tak? Okey, so inilah dia part yang pertama, bahagian membundarkan. Okey, soalan bentuk begini selalu keluar dalam exam SPM. Soalan nombor 1. Okey, tapi dia objektif lah, ABCD. Contoh ni contoh. Okey. Contoh soalan. Okey, contoh soalan. Ni contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, perpustakaan. Okey. Ini contoh soalan SPM kewasan macam ni lah. Contoh. Okey, bundarkan. Okey, 7 gini-gini. Okey, betul kepada, dia kata 2 angka bererti. Dia pun bagi jawapan. A dia bagi 72. B 73. C 720. D. Okey. 72. Okey, 730 dia bagi. Manakah jawapan dia? Ini contoh soalan SPM macam tu bentuk dia. Soalan SPM ni bukan soalan form 3. Okay, SPM. Selalu keluar bentuk ini. Apakah jawapan dia? Okey, sangat senang. Dia nak 2 angka. Ini nombor 1 tak kira. Ini nombor 2. Okey, kita cek ni. Dia nak bunda yang ini, maka tengok nombor selepas dia. 5. Okey. 5 atau lebih, maka bertambahlah merah tu. So, dia kata 73. Cuma antara B dan D. Okey. Ada pelajar dia bagi jawapan B. Sebab dia kata nak 2 angka. Kena hati-hati saya selalu. Kalau ada titik, sebelum titik mesti letak kosong. Mesti letak kosong. Alright. So jawapan dia adalah yang ini. Okay, alright. Kena hati-hati sudah. Kena hati-hati itu. Okay, so jawapan dia yang ini. Kosong itu tidak dikira angka berti. Dia cuma nak mengekalkan nilai ratus dia sahaja. Okay, alright. Settle itu. Okay, next seterusnya. Melibatkan operasi tambah tolak darab bahagi. Okay. Dia sama macam operasi biasa kita lah. Cuma jawapan akhir dia nak digunakan ikut angka berti jenak. Okay, contoh. 764. 764 tambah 82,024 tolak 3404 tu, dia nak 4 angka jawapan dia. So kita buat apa? Buat operasi macam biasa. 764 okay, tambah dengan 82024 tolak dengan 3404. Tak kisah. Just guna kalkulator saja. Dapatkan jawapan. Kalkulator saja, okey, dapat jawapan. 764 tambah 82024 tolak 34041. Dapat jawapan begini. 48747. 48747. Ni. Siapa buat begini, markah belum dapat penuh. Kalau 2 markah dapat 1 ni. Kenapa? Sebab soalan kata dia nak kita bundarkan kepada 4 angka bererti. Sedangkan dekat sini kita ada nombor. Kita ada nombor 1, 2, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 5 nombor. Okey. Sedangkan dia nak 4 saja. Okey, yang ni. Dia nak sampai sini saja. Maka tengok nombor selepas dia tu. Oleh sebab lebih 5,
maka jawapan akhir tu kita tulis sama dengan 4875 dan letak kosong untuk kekalkan nilai 10,000 sebab tak nampak titik puluhan. Ini jawapan dia. Okay, so good tadi. Ada yang bagi jawapan ni, good lah tu. Okay, bagus lah tu. Okay, next seterusnya. Next seterusnya. Okay, B. Okay, B. Dia kata situ adalah 364 tambah 76.5 dan darab dengan 850. Okay. Bila ada operasi darab, kita akan buat operasi darab dulu. Ini semua orang tahulah, basic ni tahulah. Basic semua orang tahulah. Okay, so buat yang darab dulu. Okay, dapat jawapan. Mula-mula. Okay, dapat jawapan. Mula-mula. Oh, sorry. Okay, selesaikan yang tu, dapat jawapan. Okay, selesaikan yang merah tu dulu. Okay, dapat jawapan. Kita ambil kata dulu. 76.5 darab dengan 850 akan dapat 62025. Okay, tulis ni 62, tak ingat, lupa, 65025. Okay, kemudian tertambahkan 764 tu, dapat berapa? Okay, so dapat jawapan ni tambah dengan 364. Okay, dapat jawapan dia 65389. Okay, 65389. Lagi sekali, dia nak 4 angka sahaja. So, 1, 2, 3 salin semula. Nak angka yang keempat, maka rujuklah nombor yang kelima. Oleh sebab tambah lebih 5, maka nombor 8 digandakan menjadilah 6, 5, 3, 9. Tak dapat titik puluhan, letak kosong. Tu cara dia. Okay, sangat mudah, very easy. Orang kata. Okay, siap di situ. Okay, operasi tambah tolak semua ni simple je. Jangan risaulah, senang sangat. Okay, contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga, tengok. Okay, contoh ketiga, tengok kita lagi situ. Yang ni pula. Mana kotak dia? Okey, yang ni pula. Operasi tambah bahagi tolak mana? Senang je. Okey. Yang ini, kita selesai dulu yang bahagian atas. Di atas tu. Alright, so 62, 83 darab tambah dengan 527. Okey. Dapat jawapan 6810. Okey, kita tulis ni. 6810. Selesaikan yang atas dulu. Kemudian dibahagikan dengan 0.5. Kita pun bahagi dengan 0.5. Dapat jawapan 13620. Okay, 6810 kita bahagikan dengan 0.5, dapat jawapan 13620. Tulis tu. 13620. Dia nak 3 angka. So 1, 2, 3. Okey. Nak angka ketiga ni. Tengok yang selepas dia. Tak lebih 5. Maka nombor 6 merah tu dikekalkan. Maka dapatlah 13. 6. Tak dapat titik. 0, 0. Tu ya. Sangat simple, mudah je. Okey. Sangat senang. Alright. Seterusnya tengok lagi. Jawapan dia. Yang berikutnya. Yang ni pula. Okey. Kita selesaikan yang tu dulu. Yang ini selesaikan tepi. Okey. So 0.064. Okey. 0.064. Kita bahagikan dengan 8. Akan dapat 0.00. Okey. Kita dapat nanti 0.008. Gitu. Tambah dengan, okey, yang tepi ni. Yang tepi ni. 32, okay, 32.62 darab dengan 0.25 dapat jawapan 8.155. Okey, 8.155.
Okey, tambahkan 2 sekali, maka dapatlah. Okey, tambah dengan 0.08, dapat jawapan 8.235. Okey, itu permulaan dia. Okey, alright. Dan soalan, okey, kalau apa tu, kalau nak cepat pun tak apa, boleh je ni. Kita buat ni. 0.064 per dengan 8 tambah dengan 32.62 darab dengan 0.25 dapat jawapan begini. Boleh juga. Sorry, typo sikit, sekejap, check. 4/8, 32.62, okey, 0.25, okey, dapat 863 lah. 8163, typo. 63, gitu. Okey, dan dia kata nak 2 angka berti saja. Dia nak 2 angka berti saja, apa kena buat? Okey, so ini nombor 1 salin balik. Okey, nombor 1 salin balik sebab dia tak nak kira. Dia nak nombor 2, yang ni. Dia nak ni. Dia nak nombor 2 ni, dia nak angka 1 ni, nak benar tak benar, tengok angka yang selepas dia, yang ketiga. Kiri ke kanan. Okey, 6 lebih 5, maka bertambahlah 1. Jadilah 8.2. Cukup itu. Jangan letak kosong kat belakang. Letak kosong, salah. So, ini jawapan dia lah. Okay, jawapan dia. Jadi, 82 sahaja. Selepas point, jangan letak kosong. Okey, siap itu. Tak faham tanya Ana. Saya tengok chat juga tu. Setakat ni tak ada soalan apa-apa. Okey semua. Okey. Soalan kita lagi. Ini untuk ayat pula. Seekor penyu bertelur sebanyak 238 biji dalam satu musim. Berapakah bilangan telur yang dihasilkan bagi sebulan? 47 ekor penyu untuk 8 musim. Okey, maklumat kata seekor penyu boleh bertelur sebanyak 238 untuk satu musim. Ini clue utama. Dan soalan tanya, berapakah telur? Berapakah telur yang dapat dihasilkan? Berapa? 47 ekor penyu. Itu maklumat dia. 47 ekor penyu, dia kata. Dan berapa musim dia? Selama 8 musim. Satu musim, seekor penyu, 238. So, kalau 8 musim, untuk penyu, berapa? Cara tulis dia ialah, ada 47 ekor penyu. Setiap seekor boleh bertelur sebanyak 238 biji. Satu musim. Dan didarabkan lagi dengan, dia nak sebanyak 8 musim. Darab lagi dengan 8 musim. Itu cara dia. Nak buat kurungan tak apa, nak buat simbol ni tak apa. 47 ekor penyu. Ni macam ni pun boleh tak ada salah. Okey je. Okey. Dapat jawapan dia. Gitu. Kalkulator. 47 ekor penyu. Seekor penyu. Okey. Seekor penyu dapat bertelur 238 semusim. Kalau 8 musim, dapat jawapan dia sebanyak 89,488. 89,488 telur. Sampai sini. Kalau 3 markah, di sini 1 markah. Kalau 3 markah ya, di sini 1 markah untuk yang pertama. Ini markah yang pertama. Kemudian yang kedua ini dapat ini. Yang ini markah kedua. Ini markah yang kedua. Asyik lari ya sana ni. Okay, right. Gini. Okay. Yang kedua yang ni. Markah kedua dapat. Okay. Yang ketiga adalah, dia kata bundar jawapan dia nak betul kepada 3 angka berti. Ini penting kali. Dia suruh bundarkan kepada 3 angka berti. Dia suruh bundarkan kepada 3 angka berti. Sini ada 5 angka. So, 1, 2. Salin balik. Tak kira. Ini, nak tengok. Bundar tak bundar. Tengok yang kelima. Okay, alright. Yang kelima, nampak lebih dari 5. Maka yang keempat itu, yang ketiga itu akan dibundarkan menjadi 895. Tak ada titik. Letak 00 untuk mengekalkan nilai 10,000 dia. Okey, itu jawapan akhir sekali. Okey, alright. Settle tu. Tak faham tanyanya. Jangan malu-malu. Okey, yang ini pula. Rajah menunjukkan sebidang tanah
berbentuk trapezium PQRS. Clue kata tanah tu berbentuk trapezium. Ni penting ayat pertama ni. Dia kata diberi dua sisi selari masing-masing ni lah. Okay, yang ni. Yang ini selari ni. Yang ini sama selari saja dia. Okay, dia kata 84 dan 115 dan sisi condong ni pula adalah 75 meter. Tu soalan beritahu lah. Soalan beritahu yang selari ni 84 dengan 115. Itu yang selari. Yang condong pula dia kata 75 meter. Itu yang condong. Dan soalan minta apa? Hitung panjang PQ. Hitung. Kena ada working. Nak hitung apa? Panjang. Unit apa? Meter. Okay, meter. Kemudian gasan mana? PQ. Dia nak PQ. Dia nak PQ dan dia nak pula 3 angka bererti. Ini penting. Jawapan akhir mesti buat 3 angka bererti. Macam mana nak cari panjang PQ? Siapa boleh tahu? Boleh bagi idea. Ini soalan bentuk kebat ni. Alright. Siapa boleh beritahu macam mana nak cari panjang PQ? Yang ini belakang ni. Okay. Macam nak cari panjang ni yang belakang ni. Siapa boleh share dengan kawan-kawan untuk cari panjang ini buat macam mana? Nak guna apa-apa-apa-apa. Tu clue dia. Nak guna apa-apa-apa-apa. Any idea? Teorem Pythagoras. Bagus. Ahmil Nuruddin. Bagus. Okay. Guna teorem Pythagoras. So, saya nak buat tu. Okay. Garisan hijau ni. Okay. Dia akan sama saja sepanjang garisan yang ni. Sama je. Tarik ke sini. Okay. Dia akan sama panjang. Jadi dekat situ, kita nampak sebuah segitiga bersudut tegak. Nampak situ lah. Dan nampak situ segitiga bersudut tegak. Iaitu dari sini ni. Okay. Nampak segitiga bersudut tegak yang ini. Sini. So bolehlah guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey, apakah formula teorem Pythagoras? Okey. Yang condong itu adalah hypotenuse. Dah dibagi. Okey. So dekat sini berapa panjang dia? Okey. Oleh sebab Q ke R 115. Okey. P ke S 84. Tolakkan. Dapat baki dia ialah 31. Okey, alright. So kalau sini 30, okey, kalau sini 115 meter ini, sini ke sini 115 meter, makanya yang depan sini, yang depan sini dia 84 sini. Sini 84 sama je kat atas tu. Jadi baki dia tu tepi dia lah sepanjang 31 meter. Ini yang dalam sini, maka yang kat luar tu ialah 31 meter. Total 115. Ini 31 meter. Okey. So, berapa panjang S ni? Okey. Untuk cari yang itu, kita lah buat itulah. Okey. Untuk cari panjang PQ, dia sama dengan guna teorem Pythagoras macam Muhammad Ahmil cakap tadi. Okey. So, nak cari. Yang condong adalah hypotenuse. Yang paling panjang. Nak cari yang tegak, makanya yang condong. Yang condong tu, kita kena tolakkan. Yang condong tu, kita buat simbol punca kuasa. Yang condong tu ialah 75 kuasa 2. Nak cari yang sisi pendek, tolakkan. Dengan bucu bawah sini, 31. Pun dikuasa 2-kan juga. Gitu. Okey, yang ini kita guna teorem Pythagoras. Form 3, form 2 punya form 1 punya tajuk. Teorem Pythagoras. Tajuk tingkatan 1. Okey, kami cikgu-cikgu belajar tajuk ni semasa tingkatan 3. Awak je lagi awal. Dahsyat awak. Okey, alright. So ini adalah yang pertama. Okey.
Lepas tu ambil kalkulator. Okay. Selesaikan dulu yang bawah dulu. Kita buat macam ni. Okay. 75 kuasa 2. Tolak 31 kuasa 2. Dapat macam ni. 4664. Tulis tak apa. Okay. Kita kira dulu yang dalam bawah tudung tu. Okay. Jadi dapat 4664. Okay. Dapat 4664. Okey, lepas tu tekankan kita simbol punca. Masukkan 4664. Dapat jawapan dia. 68.29. Okey, dapat jawapan PQ dia sama dengan 68.29. Okey, nak salah semua tak apa. 3, 4 pasal tak salah okey je. Right? Tapi sampai sini ingat. Soalan minta dia nak 3 angka saja. Ni nombor 1, ni nombor 2, tak kira. Ini nombor 3. Okey, nak tengok yang ni. Tambah tak tambah? Tengok nombor selepas dia. Oleh sebab lebih 5, maka bertambahlah 1. Jadilah akhir sekali. Gasan PQ sama dengan 68.3. Tu baru jawapan betul. Okay, alright. So, kena guna teorem Pythagoras. Okay, seterusnya kata. Seluruh tanah itu hendak dipagarkan. Nak pasang pagar keliling dia tu. Okay, tu maklumat dia lah. Keliling tanah tu hendak dipasangkan pagar. Dia kata, saya tak tepi sikit. Sebab saya nak jimat ruang. Okay, saya tarik soalan ni. Okay. Titik dia di sini, okay. Alright. Okay, alright. Gini, settle. Okay. Seterusnya dia kata, seluruh tanah itu akan dipasang pagar. Okay, untuk mengelakkan pencerobohan lah biasanya. Okay. Pencerobohan. Binatang ternakan ke apakah. Okay, gini. Okay, so dia kata, hitung panjang minima dalam meter pagar yang perlu disediakan dan bundarkan betul kepada 2 angka bererti. Dia sebut kata nak pagarkan keseluruhan tanah itu. Bermaksud keliling tu. Nak pasang pagar. Bermaksud dia mencari perimeter. Tu clue dia. Nak cari perimeter. Perimeter ni apa dia? Ukur keliling rajah itu. Jadi, tengok bentuk ni. Okay, tengok bentuk ni tadi. Kita tarik dulu sini, tak sini. Okay, ni bentuk dia. Okay, yang ni tadi 75 meter. Tak nak beritahu. Yang ni tadi 84 meter. Okay, yang ni tadi 68.3. 68.3 untuk tepi sini. Okay, yang ni pula 115. So, berapa keliling-keliling ni tu? Okay, tambah je lah. Sama dengan atas sekali 84, condong 75, bawah sekali 115, dan yang hijau tu pula lah 68.3. Dapat jawapan dia sama dengan kalkulator sahaja. 84 tambah 75 tambah 115 tambah 68.3 dapat jawapan 342.3. 342.3. 342.3. Dan soalan kata apa? Dia nak 2 angka sahaja. Jadi jangan lupa jawapan akhir sekali. Dia nak 2 angka saja. Ni nombor 1 tak kira. Dia nak 2 angka yang ini. Okay, yang ini dia nak ni. Makanya kita pun tengok yang sebelum dia. Tak lebih 5. Maka nombor merah itu dikekalkan. Dapatlah 340. Sebelum titik letaklah. Okay, letaklah 0. Okay, selesai tu. Okay, satu lah. Nombor 2 dia kata. Nombor 2 dia kata. Kalaulah. Kalaulah. Okay, dia kata itu. Kalaulah kos pasang pagar ialah RM17.65 semeter. Berapa kos keseluruhan? Jadi tadi kita kata
pagar yang diperlukan sebanyak 340 meter. Okey. Jadi kemudian setiap 1 meter pula darab lah. Setiap 1 meter pula kita darabkan dengan harga dia RM17.65. Tak buat poin RM tak apa, tak ada hal. Gini. Okey, dapat jawapan dia sama dengan kalkulator sekali. 340 darab dengan 17.65. Okey, dapat jawapan dia 6,001. Tapi dia kata dia nak 3 angka saja. 3 angka saja. So ni 1, 2, 3. Okey, tengok ini. Dia nak gunakan yang ni. Tengok angka selepas dia. Tak lebih 5. Maka nombor dia tu akan dikekalkan. Jadilah situ sama dengan 6,000 sahaja. Okey, 6,000 sahaja jawapan dia. Okey, 340. Okey, saya bagi nampak cantik sikit. Saya tukar nombor sikit lah. Saya nak tukar nombor sikit. Nak tukar kepada 18.90 sen. Supaya kita nampak lebih comel lagi. 18.90 sen. Subah soalan. 18.90 sen. Supaya nampak lebih cantik lagi lah. Okey. Ni darab dengan 18.90 sen. Okey, dapat jawapan nanti ialah 64. Okey, 64. 2. 6. Seubah soalan. Okey. So 6 lebih 5 maka jadilah 6, 4, 3. Belakang letak kosong. Ini kita bundarkan tadi. Betul satu. Sebelum point letaklah kosong untuk kekalkan nilai ribu dia. Okey, saya ubah soalan dia. Dapat gini jawapan dia. Selesai. Okey, itu part yang pertama berkaitan dengan angka bererti. Okey, ini saya kena tahu. Pertama kena tahu ialah awak tahu dia ada berapakah bilangan angka bererti dia. Okey, alright. Angka bererti saya ulang sekali. Angka bererti bermula dari angka 1 sampai 9. Kosong kat depan tak dikira. Okey. Kosong kat depan kita akan salin semula. Okey, nombor kosong tu tidak dikira lah. Okey. Tidak dikira angka bererti. Okey, lepas tu bacaan kita daripada kiri ke kanan. Kalau tak ada titik selepas angka bererti tersebut, letak kosong untuk kekalkan nilai dia. Okey, alright. Ya, untuk kekalkan nilai dia. Okay, selepas angka bererti, letak kosong untuk kekalkan nilai dia. Kalau ada titik puluhan, selepas titik jangan letak kosong. Okay, alright. Kemudian, kalau ada kosong kat depan, sila salin semula. Dia tidak dikira sebagai angka bererti. Okay. Lepas tu kita kena tahu yang pertama nyatakan bilangan angka bererti. Yang kedua bundarkan. Bila bundarkan sama kes juga. Nak tengok angka bererti yang mana, ikut soalan. Nak bundar tak bundar, tengok nombor selepas dia. Selepas dia. 5 atau lebih, nombor itu bertambah 1. Alright. Kemudian kita kira juga bahagian melibatkan operasi. Okay. Melibatkan operasi tambah tolak. Mana jawapan tadi? Oh ni, tak buat lagi ni. Lupa tak pasal. Okay, alright. Sama sikit ni. Ada sikit ya. Okay, yang ni pula. Tengok check sikit. Okay, sama dengan tertinggal. Okay. 0.0357 kali dengan 500,000. Dapat jawapan 17,850. Tolak dengan 653. Sama dengan. Ini tertinggal tadi ya, kita buatlah. Okay. So, tolak dengan 653. Dapat jawapan 17,197. 17,197. Dia nak 3 angka bererti. So 1, 2 ni kita abaikan, salin balik saja. Dia nak yang ni. Okey, cek tengok nombor selepas dia. Okey, lebih 5. Maka yang merah bertambah 1. Jawapan akhir akan jadi 17,2. 2. Selepas merah, letak kosong untuk kekalkan nilai dia sahaja. Dia bukan angka bererti, hanya untuk kekalkan nilai puluh ribu itu. Okey, cukup yang tu. Satu lagi soalan kita tertinggal tadi. Yang ni, bila ada kurungan, buat kurungan dulu. Walaupun ada opsi bahagi hujung tu, buat kurungan dulu. So, 6
5, 7, 3 bahagi dengan 243.4. Okey, 243.4. Okey, dapat jawapan begini. Panjang, tak usah ambil lah. Okey, ambil lah 2700 cukup lah. Okey, 2704 tak apa. Okey, 270049 boleh. Ambil lah beberapa nombor tak apa. Nak saling semua pun tak ada hal. Okey je, mula-mula. Kemudian bahagi dengan 20. Bahagi dengan 20. Selesaikan yang ni dulu. Okey, yang ni dapat jawapan. Okey, dapat jawapan. Buat selesai ni dulu. Dapat jawapan yang ni. Kemudian tolakkan dengan bahagi dengan 20. Okey, bahagi dengan 20. Okey, bahagi dengan 20. Okey, dapat jawapan dia 1.3502. Okey. Sama dengan 1.0532. 0352. Okey, 1.3502. Typo 3502. Okey, tapi soalan kata dia nak 3 angka saja. Okey, so 1 2 ni salin balik saja tak kira. Ini angka yang kelima, angka yang ketiga tu dia kata nak boleh tak bundar. Nombor ni tak lebih 5. Maka kekallah nombor tu. Last dia akan jadi 1.35 sahaja. Itu jawapan dia. Sebab dia nak 3 angka. Selepas titik puluhan, jangan letak kosong. Okey, tu part yang pertama bahagian bentuk angka bererti. Okey, alright. Seterusnya kita tengok soalan bentuk piawai pula. Okey, apa dia bentuk piawai ni? Ya, saya. Kenapa soalan yang D tadi tu, saya dapat yang dalam kurungan tu 6,816.4. Saya salah. Okey, saya salah tu. Sebab operasi bahagi tadi. Sorry. Okey. Thank you Zila, nama Zilawati tadi ya. Ni nama mak. Okey, alright. So 657 tadi saya terbuat operasi bahagi tadi. Sebab mana ni tadi? Aku dapat point tadi tu. Okey, sebab bahagi tadi silap. Okey, dia mesti tambah. Typo saya lah tu. Okey, typo. Thank you. Okey. Dapat 6816.4. 6816.4. Okey, siap saya. 6816.4. Okey. Kemudian dibahagikan dengan 20, dapat jawapan 34082. Okey, 34082. 340.82. 0.82. Okey tu. Dan dia nak 3 angka bererti. 3 angka bererti. Okey, 5 lebih. Maka bertambahlah. Jadi 341. Okey, itu ya jawapan dia. Okey, thank you untuk yang tegur tadi. Okey, saya silap sebab bahagi tadi. Alright, itu adalah soalan berkaitan dengan angka bererti. Sekarang kita pergi part yang terakhir dalam bab ni, bab 1 ni. Dia senang. Bentuk piawai pula. Apa dia bentuk piawai ni? Okey. Bentuk piawai, clue dia lah. Cik. Bentuk piawai ni, clue dia lah. Pertama sekali. Okey. Dia adalah bermula. Bermula. Okey. Dia bermula dengan angka 1. Okey. Angka 1 ke 9. First. Kemudian ada titik dan nombor-nombor lain. Okey. Ini bentuk piawai. Bentuk piawai ni angka ni mesti berhubungan dengan 1 ke 9, 1 ke 9, tak kisah. Okey. Mula itu dulu. Lepas tu akan ada satu titik puluhan. Akan ada titik puluhan. Gini. Lepas tu adalah nombor-nombor lain. Tu clue dia. Okey. Dan ada titik, ada nombor lain. Kemudian ada sambung lagi dengan simbol darab 10 dan ada kuasa. Ada kuasa. Okey. Maksudnya kat sini ialah macam ni. Okey. Dia ada A, B, C. Okey. Darab 10. Darab 10. Kuasanya ialah tak tahu berapa lah ikut soalan lah. Bentuk gini. Okey, dia ada satu nombor. Nombor A ni lah antara 1 sampai 9. Nombor lain tu letak selepas titik.
Tu ayat dia. Secara umumnya macam tu. Okey. Satu nombor dulu. Kemudian nombor berikut-berikut tu letak selepas sama dengan. Kemudian darab 10 dan kuasanya ikut berapa. Okey. Saya tunjuk satu contoh. Awak akan terus faham terus. Okay, right? Clue lagi. Clue lagi. Kalau nombor tersebut, nombor tersebut, besar dari kosong, maka kuasa N tu positif. Okey, maksudnya kuasanya ini, yang tepi ni. Kuasa yang ini ni, kalau nombor sebut besar kosong, maka N tu akan jadi nilai yang positif. Okey. Kalau nombor tersebut kurang kosong, kuasanya akan jadi negatif. Tu beza dia lah. Negatif. Okey. Tengok contoh. Contoh. Sebagai contoh dulu. Lepas tu kita boleh buat lah. Okey, contoh dulu. Dia kata itu ialah tuliskan. Tuliskan. Gitu contohnya. Okey. Ke bentuk piawai. So, akan beritahu. Dia kata suruh tulis ke bentuk piawai. Okey. Nombor ini nak tulis ke bentuk piawai. Dia kata. So syarat kita tadi ialah dia mesti bermula dengan satu nombor. Okey. Antara 1 ke 9. Di sini nampak ni 8. Nombor yang pertama adalah nombor 8. Kita pun tulis 8. Kemudian titik. Nombor lain. Ada lagi 72. Kosong tak payah. Kosong tak payah tulis. 72. Gitu. 8 titik. 72. Kemudian buat lagi dengan darab. Buat lagi darab. Okey. Darab dengan 10. Kuasanya berapa? Tadi saya cakap tadi, kalau nombor tersebut besar dari kosong, kuasanya positif. Ini besar kosong ni 8 apa? 2, 4, 6, 8 juta. So berapa kuasa dia? Okey, tak nampak titik kan? Bila tak nampak titik, anggaplah kita ni macam ni. Okey, anggap macam ni. Tunjuk Okey. Nombor dia, sekejap Nombor dia 872000000 ada 5 kosong. Okey. Kita nak tulis macam ni. 8. Okey, nombor pertama. Titik. Kita nak titik itu. Tengok. Selepas titik tu, tengok kan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nombor selepas titik. Maka kuasanya, okey. Selepas titik pertama ni, selepas 8 ni, kita buat titik, jadi jawapannya akan jadi 8.72 darab 10 kuasa. Yang hijau tu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi kuasanya 6. Tu cara nak tulis bentuk piawai. Panjang-panjang nombor tu, tulis macam ni. Tu jawapan dia. Kalau tak ada titik, anggaplah titik tu ada kat belakang. Maksudnya kita bergerak macam ni. Okey. Kita bergerak ke arah belakang. Macam tu. Sampai dekat nombor yang pertama tu, kita pun stop. Tu clue dia. Contoh nombor 1. Okey, 10 kuasa 6. Lagi sekali. Kalau ada titik puluhan. Contoh, kita buat titik puluhan. Okey, contoh yang kedua. Okey, bundarkan 87. Okey, 87 puluhan. Contoh gini. Dia kata, bundarkan kepada, tuliskan ke bentuk piawai. Sama juga. Nombor dia
mestilah bermula dengan angka 1 sampai 9. Okey, kata tukar nombor lain. Okey, katakan ni kita buat 3, okey, 6, 3, 6, 9 contohnya gitu. 8. Okey, tukarkan, okey, soalan nombor 2, tukarkan 36.8. Okey, 36.8. Okey, ke bentuk piawai. Jadi berapa? Okey, jadi berapa kat situ? Sangat senang. Bentuk piawai mestilah 1 nombor, 3, titik, titik, nombor-nombor lain, ada nombor 6 dan 8. Masuk itu. Tu. Dan mesti darab 10. Selepas itu, mesti darab 10. Darab 10. Okey, lepas tu apa kena buat? Okey, tengok dia. Asal titik dekat depan 6, dibawa pergi ke depan 3. Titik dekat 6 tu, dibawa pergi ke depan 3. So, dia hanya bergerak sebelum titik tu sebanyak 1 nombor sahaja. Tadi yang ini bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 2, 7. Ini typo tadi ya, sorry typo. Okey, selepas angka tu, kita bergerak sebanyak 7 kotak. So, kuasa 7. 2, 4, 1, 2, 3, 4. Terlebih kosong kot? Terlebih kosong, sorry ya, terlebih kosong. Okey, aku senang sekali lah. Okey, alright. So, ini selepas angka yang 8 tu, ada banyak nombor lagi. Okey. Nombor yang ada huruf tu, ada 1 yang masuk 8 tu, kita salin semula. Okey. Lepas tu kuasa dia. Macam yang ni, nombor dia, titik dia berada di hadapan 6. Daripada depan 6 ni, kita hanya bergerak ke hadapan 3. Dia hanya bergerak 1 kotak je. So, 10 kuasa 1 saja. Gitu. Okey. Contoh lagi. Serta lagi, contoh lagi. Beberapa contoh lah. Okey, contoh 3. Katakan kita buat 5, 8 gitu, point 3. Contoh itulah, kita buat ini. Okey. So, titiknya berada di hadapan 4. Nak dibawa pergi ke hadapan 5. So, sebelum titik tu, ada 1, 2. 2 angka sebelum sampai nombor pertama. So, 5.842 darab 10 kuasanya 2. Gitu. Okay. So, nombor besar dan kosong mesti kuasanya positif. Itu saja clue dia. Okay. Kalau nombor tersebut kurang kosong. Contoh yang keempat. Dia buat bundarkan 0.00487 ini ke bentuk piawai. Apa jadi? Okey. Kalau kosong dekat depan, okey, sama juga. Nombor pertama, okey, dia macam ni, okey, 0.00487 ni, nombor pertama tu mesti angka 1 sampai 9. Jadi angka pertama dia ialah yang ini. Sebelum ni tak kira lagi. Ini angka dia. Angka ini kemudian selepas tu kena titik. Selepas itu kita akan bundarkan. Okey, gini. So, titik kita nak diletakkan di hadapan 4. Dia bergerak ke kanan begitu. Dari sini bergerak ke kanan. Okey, clue dia kalau okey, kalau depannya kosong, titik nak dibawa ke depan 4, maka jawapan dia jadi 4.87, kuasanya mesti negatif. Tapi negatif berapa? Okey, clue dia. Bilang ni. 1, 2, 3. Ada 3 kosong di hadapan. Maka kuasanya negatif 3. Gitu. Okey, kuasanya negatif 3. Sebab apa? Sebab titik asal kat sini. Titik asal kat sini tau. Kat sini titik dia. Kita nak bergerakkan. Kita nak gerakkan dia. Okey. Dari kacau lah. Ni. Kita nak gerakkan dia sini. Okay. Ya.
Ya, sini. Okey, so dari sini kacau betul. Okey, masuk ni lah nombor ni. Okey, daripada titik situ, saya pusing dulu. Sini, okey dari sini, kita nak bergerak ke hadapan 4. So kita akan bergerak ni 1 tergerak. Okey. Kita bergerak 1 sini. Bergerak lagi. 2 ke sini. Dan 3 sini. Tergerak. Nampak gerakannya? Okey, dia ada sebanyak 3 pergerakan dia. Daripada kosong tu bergerak ke depan sini, kemudian ke depan sini dan ke depan tu. Sampai dekat depan 4. So dia ada 3 pergerakannya. Maka kuasanya negatif 3. Atau nak senang keluar mudah ya, hanya perlu bilang kosong kat depan dia. Ada 3, itu 3 lah. Okey, tu contoh yang 4. Contoh yang kelima lagi. Kita buat contoh tak apa. Okey, 0.0000 contohnya dia bagi 821. So akan jadi 8.21 10 kuasa. Okey, hanya perlu bilang kosong je. Tak kisah dah. Okey. So 1 2 3 4 5 6 7. Semua kosong depan tu. So kuasanya 7. Okey. Kalau kita nak buat apa, kita nak tulis kat kira boleh. Macam ni kan. Dari sini bergerak 1 2 3 4 5 6 7. 7 pergerakan. So negatif 7. Jadi secara umumnya bentuk piawai, tulis ke bentuk piawai, kalau bergerak ke kiri kuasa positif. Kalau bergerak ke kanan kuasa negatif. Tu clue dia. Alright? Okey, jika bergerak ke kiri, okey, kuasanya positif. Kuasa positif. Okey, kalau bergerak ke kanan, kuasa negatif. Ini menulis ke bentuk piawai. Okey, jika bergerak ke kanan, okey, kuasanya negatif. Negatif. Itu clue dia. Okey, right, jom tengok contoh. Soalan latihan kita. Okey, soalan latihan kita. Okey, dia kata situ, bundar, tuliskan step berikut ke bentuk piawai. Ke bentuk piawai. Okey, apakah jawapan dia? Okey, tengok satu-satu. 73900. Okey, nombor tersebut besar daripada kosong. Jadi kuasanya mesti positif. Kuasanya mesti positif. So jawapannya berarti berapa? Dia akan jadi 7.39. Kosong tak payah tulis. Okey, begini. Okey, 7 perpuluhan. Okey, nombor yang pertama ni salin balik gini, 7 point. Nombor-nombor lain tak di belakang. Kemudian kuasanya, okey, darab pula dengan, darab dengan 10. Okey, darab dengan 10. Kemudian titik berapa? Kita nak angka 7 kat depan. Lepas tu, dekat belakang ada nampak 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor di belakang yang tidak ada titik puluhan, maka kuasanya adalah kuasa 4. Gitu. Simple. Okey, B. Dia nak angka depan 8. Okey, tak 8. 8.63. Okey. Angka 8 kat depan. Kita nak sebagai sebutan dia. Okey, lepas tu ada titik. Okey, ada titik. Ada titik lepas tu, okey. Ada nombor, ada nombor. Okey, ada 1 2 3 4 5. Nombor tersebut tak nampak tak nampak apa tu? Simbol point, perpuluhan. Maka salin semua. Ada 5, maka kuasanya 5. Okey. Yang ni pula sama juga. Sekali sini 7. Kita nak angka 7. Okey, angka 7. Lepas tu
selepas titik 7 tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nombor tanpa titik. Maka semua dikira. So 10 kuasa 7. 7.68 10 kuasa 7. Bila kosong dekat depan, kuasa negatif. Kuasa negatif. Tapi negatif berapa kan? Okey, so sama juga. Nombor pertama kita ambil ini. 6. Sebagai nombor pertama kita. Okey. Selepas apa ada dua nombor. Ada dua nombor, maka dua nombor gini, okey. Jadi bila kosong kat depan, okey, bila kosong kat depan, nak kira macam mana? Kita kira nombor selepas sebelum dia. Sebelum dia. Okey. Jadi ada 1, 2, 3 kosongnya. Ada 3 kosong, maka 10 kuasa negatif 3. Gitu. 6, 8, 3. Okey, yang ni pun sama juga. Okey. Nombor pertama ni 7. 7. Nombor pertama dia. Lepas tu ada nombor, selepas tu ada nombor 31. Tak apalah, salin balik lah. Okey. 7, kemudian titik. 7, titik. 3, 1. Sama satu. Kuasanya. Ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kosong di belakang. Maka 10 kuasa negatif 5. Okey. Bergerak ke kanan, ke kiri. Positif. Buat kanan. Negatif. Okay, so 5 sini. Okay, alright. F. Nombor pertama kita. Okay. Nombor pertama kita ialah 5. Okay. Pertama 5. Sama. Sama 5. Kemudian, nombor-nombor lain 7, 3. Okay, 7, 3. Ambil aja cukup lah. 7, 3. Besar kosong. Positif. Okay, selepas 5 ni kita kena ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nombor selepas angka yang pertama. Jadi sepatutnya kuasa 5 lah. Tetapi sebelum itu sudah ada yang ini. 2. Jadi kena tambah lagi dengan 2. Yang asalnya ada 2, kena tambah lagi yang biru tu ada 5. Tambah 5. Asal ada 2, tambah lagi 5. So akan jadi, akan jadi 8, 6, 3, 10 kuasa 7. Okay, 10 kuasa 7. Begitu. Kita dapat 7 ni, dapat daripada, saya sebut notasi sikit. Dekat sini kita akan buat 10 kuasa 5 sini. 10 kuasa 5 sini. Di sini 10 kuasa 5. Tapi yang dah dibagi dah 10 kuasa 2. Sini. Asal ada 2 dah. Tambah lagi 5. Jadilah 7. Gitu. Yang ni pula. Nombor dia sama. Nombor dia. Nombor pertama dia ialah 6. 6. Selepas tu salin balik lah. Nombor ni. Salin balik je. Salin balik saja. Yang ni. Jadi 6 perpuluhan 331. Okey. Tapi sebelum titik puluhan cuma ada 1, 2 nombor sahaja. Maksudnya di sini ada 2 nombor saja. Jadi asal 2 tambah 4 jadilah 6. Sebab sini 2. Sini 4 jadi 6. Yang ni pula sama benda dia. Nombor pertama kita 7. 7. Bakinya tu salin balik. 1, 3. Ada 3 nombor sebab 7 yang tidak ada titik puluhan. Maksudnya 10 kuasa 3. Tapi asalnya ada negatif 2. Jadi 3 tolak 2 tinggallah 1 sahaja. Macam dapat yang ni. Macam dapat yang ni. Terhasil daripada 3 tolak 2.
Yang ni terhasil macam mana? Terhasil daripada 4 tambah 2. Yang ni negatif 2 tambah 3. Saya ikut tempat tu senang. Ujuk. Yang ni terhasil daripada 2 tambah 5. Okey, yang ni pula. Okey. Nombor dia 2 sebagai nombor yang pertama. Lepas tu ada 37. Salin balik je lah. Okey. So 2.37. 2.37. 37. Yang ni 7.12. Okey, right. Okey. Tapi dia kosong point. Mesti negatif. Sini ada 1, 2, 3 nombor sebelum kosong. 3 nombor sebelum kosong. Maka yang dah ada 5. Yang dah ada 5. Okey. Kemudian tolak 3. Dapatlah 10 kuasa 4. Gitu. Yang ni, saya tambah sikit nombor ke ni. Pertama, 6. Lepas tu ada nombor 3. Tulislah 3, tak apa. Tapi, dia ada kosong point. Maksudnya, di belakang 6 tu, ada sebanyak 1, 2, ada 3 kosongnya. Maka, negatif 3. Okay, so jawapan akan jadi macam mana? Asalnya, ni dia 6, 6, 3. Okay. Asalnya dia ada negatif 2. Okay, tolak lagi 3. Asal ada negatif 2, tolak lagi 3. Yang hitam tu. Okay, yang hitam tu. Yang hitam tu. Semua ni lah. Okay. Tak faham tanya nah. Jangan malu-malu. Ini, okay. So akan dapat negatif 5 kat sini. Negatif 5 sini. Sebab asalnya ada negatif 2 lah. Tambah lagi 3 lagi. Jadi negatif 5. Tu cara untuk tukar ke bentuk piawai. Okay. Bergerak ke. Tukar ke bentuk piawai. Okay. Clue dia ialah bergerak ke. Okay. Bergerak ke. Bergerak ke. Bergerak ke kiri. Kuasanya ialah positif. Okay. Bergerak ke kiri, kuasanya positif. Okay. Bergerak ke kanan, kuasanya negatif. Okay. Bergerak ke kiri, kuasanya positif. Bergerak ke kanan, kuasanya negatif. Ini untuk tukar ke bentuk piawai. Okay. Bergerak ke kiri, dia negatif. Tentu. Okey. Negatif. Tu clue dia. Okey, sekarang nak terbalikkan pula. Daripada piawai ke nombor tunggal. Okey. Piawai ke nombor tunggal. Okey. Untuk yang ini saya tulis sikit. Ini okey. Yang ini untuk ini untuk nombor tunggal, nombor biasa kita. Okey, nombor tunggal ke bentuk piawai. Bentuk piawai. Ini cara kira je lah. Tunggal ke piawai, bergerak ke kiri, dia positif. Bergerak ke kanan, dia negatif. Itu tukar ke nombor tunggal. Kalau piawai ke tunggal, dia terbalik. Kalau piawai ke tunggal pula, terbalik. Kalau kuasa, ni. Kalau kuasa positif, clue sambil ni. Okay, clue dia ini ialah kalau kuasa positif, okay, dia akan bergerak ke kanan. Gitu. Terbalik pula. Okay. Sorry. Okay. Kalau dia kuasa positif, dia akan bergerak ke kanan pula. Dia terbalik. Okay. Kalau kuasanya negatif, dia bergerak ke kiri. Okay. Kuasa negatif, dia akan bergerak ke kiri. Tu beza dia.
Okay, alright. So, bergerak ke kiri, dia kuasanya negatif. Gitu. Contoh. Contoh. 1. Okay. Ungkap. Ungkap 7.354 darab dengan. Darab dengan 10 kuasa 6. Contohnya gitu. 10 kuasa 6. Gitu. Jadi apa? Jadi apa? Gini lah cara dia. Okay. Ambil nombor besar tadi ni. Gini contoh. Ambil ni ya contoh. Okay, contoh. Jadi. Nombor asal kita. Coy. Sekejap ya. Okay. Nombor asal kita 7.34. 10 kuasa 6. Oleh sebab dia positif, okay, maka jadilah. Okay, ni angka 7. Okay, ni angka 7. Yang pertama tadi. Selepas yang ke-7 ni, mesti ada 6 nombor. So, 3, 4. 3, 4 baru 2. Okay. Selepas angka ke-7 tu, wajib ada 6 nombor. Tu clue dia. Okay. 6 ni bermaksud selepas angka yang pertama tu, okay, selepas angka yang pertama tu, okay. Lepas angka yang pertama tu, mesti ada 6 nombor. Tu clue dia. Jadi, 7. Tak kira. Okay. 3, 4 baru 2. Tambah lagi. Tambah lagi nombor kosong kat belakang supaya cukup 6. 1, 2, 3, 4. Baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nombor situ. Tu clue dia. Okay. Senang je. Contoh lagi. Yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Kita banyak contoh tak apa. Okay, senang kita rujuk. Okay, contoh yang kedua. Okay. 2.95 contohnya. 95 contohnya. 4, 5. Okay. 10 kuasa 3. Ada 3. Jadi, nombor pertama 2. Kemudian 95. Dia mesti ada 3 huruf. 3 nombor. Jadi, cuma tambah lagi 1 je lah kosong dia. Gitu. Siap. Okay. Itu kalau kuasanya positif. Okay. Kuasanya positif. Sekarang kita tengok pula keadaan. Kalau kuasanya negatif pula macam mana. Okay. Yang berikutnya, tengok. Kuasanya negatif. Tengok contoh. Okay. 3.83. 10. Ni tadi, sorry tukar ni. Okay. 2.95 tadi ni. Tukar kepada 10 kuasa 3. Okay, alright. Yang ni, 10 kuasa negatif 2. Jadi berapa? Okay. Nombor dia 4, 8, 3. 10 kuasa negatif 2. Okay. Kalau ada negatif, bermaksud, okay. Kalau ada negatif, bermaksud, okay. Bermaksud, ini. Ni, okay. Mesti, okay. Lepas angka yang sebelum, ni sebelum lah. Okay. Sebelum angka pertama, mesti ada 2 nilai kosong. Bermaksud mesti ada 0.0. Baru ada 4. Okay, baru ada 4, 8, 3. Itu apa dah? Okay. Dia akan ambil kira nombor sebelum dia ni. Mesti ada sebanyak 2 kosong di hadapan. Gitu. Okay. Ini contoh ketiga. Satu lagi contoh. Contoh yang keempat. Dia kata 7.6.8. 10 kuasa negatif 6. Okay. So dia kata 6.8. 10 kuasa negatif 6. Bermaksud sebelum angka 6
Okey, sebelum angka 4 yang ni, okey, selepas angka 2, selepas angka 7, selepas angka ni. Okey, selepas angka 6, sebelum angka 6 mesti ada 6 kosong. Mesti ada 6 kosong. Ikut dia punya kuasa tu. Okey, ikut dia kuasa tu. Bila 6 mesti ada 6 kosong dia kat depan. Okey, bila 2, 2 kat depan dia. Jadi akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada kosong point. Tapi dia mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian masuk nombor dia. Masuk nombor dia 6. Kacau ni. Okey, 6 dan 8. Itu jawapan dia. Nampak tak? Senang kan? Okey. Contoh lagi. Kalau melibatkan ada pula berdouble-double kuasa dia. Contoh. Okey, contoh kelima. Dia buat 680 6.82 10 kuasa contoh ni. Okey. 682 10 kuasa kita buat 5. Contoh 5 itu. Jadi dekat sini kita tak nampak pun titik dia. Maksudnya nombor dia adalah 682. Tak titik. Maksudnya titik ujung ni lah. Jadi apa jadi? Dia kata 10 kuasa 5. Okey, jadi selepas angka yang pertama sebelum titik puluhan tu. Okey. So dia kata tak ada pun. Jadi maksudnya 682. Selepas itu kena ada 5 nombor. So letak 0, 0, 0, 0. Kosong. Ni ada. 1, 2, 3, 4, 5. Selepas nilai perpuluhan yang pertama tu. Jangan start dari 6 ni. Sebab 6 tu tak ada. Titik ujung ni. Okey, gitu. Okey. Contoh lagi. Contoh yang ke-6. 682 10 kuasa. Contohnya negatif 7. Contoh gitu. Asal gitu. Jadi dia kata negatif 7 kata. Okey, kalau ikutkan macam ni, sebelum angka 2 lah. Jadi sebelum ni tadi selepas, ni selepas. Okey, selepas angka 2 kena ada 5 kosong. 5 nilai kosong. Okey, yang ni pula selepas. Selepas. Sebelum lah sebab dia negatif. Okey. Sebelum angka 2 mesti ada 7 nilai kosong. Patutlah pergerakan mesti 7 nombor. Mesti ada 7 nombor. Jadi kat sini, oleh sebab titik tak ada kat sini, okay, so ini baru 1, 2, 3. Akan letak lagi 4, 5, 6, 7. Itu. Dia mesti ada 1, 2, 3. Okay, ni ke belakangnya. Sini ni angka dia. Okay, ni angka 6 ni. Okay, ni angka 6 ni. Selepas angka 6 tu mesti ada 7 nilai kosong. Kosong, kosong, kosong ni. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. 6, 8, 2. Sebab titik tak ada. Okay, tak macam tu. Okay. Tengok soalan. Dia kata 3, 7, 4 betul kepada nombor tunggal. Okay. Nombor dia mula-mula 3. 3. Okay. Kemudian titik jumpa ni. Ni asal nombor dia. Okay. Dia kata selepas titik tu kata mesti ada 2 nombor. Ni cukup dah. Dia jawapan dia 3 jumpa je lah. Okay. Selepas kau ni mesti ada 2 titik. So jawapan akan jadi 3, 7, 4. Okey. Kosong titik tu kita dah hilangkan dah. Tak ada dah. Okey. 7, 3, 3, 7, 4. Ni. Ada 2 nombor selepas angka yang pertama tu. Yang ini pula sama juga. Okey. Lepas 9 tu dia kata mesti ada 4 nombor. 1, 2, tambah lagi. Lepas ke 9 tu mesti ada 4 nombor.
4 nombor. So, dah ada 72. Okey, just tambah lagi lah. Tambah lagi yang itu. Okey, ada 4. Okey, yang ini pula. Okey, 0, 0, 0 kan ada. 6, 2, 1. Tu betul. Sebelum angka 6, kena letak 0. Sebab dia kuasa negatif. Macam ni pun sama juga. Sebelum angka 4, letaklah 5 kosong. Gitu. 4, 5. Gitu. Okey. Yang ni pula. Tak sini juga. Okay, so letak sini. Okay, nombor dia. Bolkan semua ni. Okey. Ni. Dia kata 37. Pasal titik. Selepas titik, kena ada 3 nombor. So, ada selepas titik ada 4. Okey. 37 ada 4. Okey. Selepas titik. Titik dekat 7 tu. So, ada 3 nombor. So, 4. So, tambah lagi. 1, 2, 3. Gini. Selepas titik tu mesti ada. Okey, yang ni pun sama juga. Okey, ni. Asal nombor dia 3, 4. 3, 4. Kosong-kosong ni. Okey. Tak ada titik. Bila tak ada titik, kat sini depan dia. Kat depan dia kita letak. Okey, letakkan nombor 0.0000. Gitu. Mesti ada 4 kosong kat depan. Yang ini pula. Ni kena hati-hati sikit ni. Okay, yang ini pula. Asal dia 3, 7, 4. Okay. Titiknya dekat. Okay. Titiknya dekat sini. Okay. 3, 7, 4. Okay. Titiknya dekat sini. Ini titik dia. Selepas titik, kena bergerak sebanyak 2 nombor. 1, 2. Buangkan dia. Okay. Titik kena bergerak sebanyak 2. Jadi, dia akan jadi 0.0034 je. Ini. Kena buang 2 kosong. Dari titik puluhan tu, okay, kita gerakkan dia, okay, 1, 2. So, kat ni, 0 point. Serta ni, 0, ni, okay. Kita buang yang ni. Okay, kita buang yang ni sebab kita nak buang 2 ke kanan sebab dia positif. So, jawapan kat jadi 0.374 sahaja. Gitu. Okay, untuk yang ni pula sama cara dia. Mula-mula, okay, mula-mula 0.0. 0.083. Tapi dia kata dia nak bergerak ke belakang lagi 3. Jadi lagi 3 kata. So kini 1, 2, 3. Okay, selepas titik tu kena ada 3 nombor. Gini. So apa jadi jawapan dia? Akan jadi jawapan 0.00033. Supaya kita check balik kat sini. 1. Okay. Dari sini kita gerak, okay, dari sini kita gerak, okay. 1, 2, 3. Ini ya. Okay, ni contoh kita 3 kan. Titik ni 1, 2, 3. Nampak? Okay, nombor dia. Kalau kita buang ni nanti ni, kalau kita buang nombor nanti, akan jadi nombor yang asal semula. 0.083. Sama macam ni. Asal dia. Okey. Ataupun ambil kalkulator. Contoh gini ya. 0.083 darab 10 kuasa negatif 3 dapat jawapan begini. Begini ya, untuk biawai tu. Okey. Tukarkan dia. Mana simu tukar? Tak nampak. Simu tukar tak nampak. Mana simu tukar tak nampak sini. Ini tak nampak. Tak nampak simu tukar dia. Okay, kat sini. Tak ada. Okay, alright.
Tu cara. Tajuk ni pun sama juga. Selalu keluar dalam exam SPM. Selalu keluar. Nombor 2. Okey. Sekarang pukul 10.32 tak sempat dah. Okey. So untuk next week, okey, kita akan buat part yang ni pula. Operasi melibatkan tambah, tolak, darab, bahagi, bentuk piawai. Tu kita akan buat next week lah. Okey. So untuk malam ni saya berhenti kat sini dulu. Okey. So pastikan awak dah faham. Okey. Dah faham. Sekarang dah faham. Untuk angka berti, seulang kali untuk angka berti, nombornya mesti bermula dari 1 sampai 9 dulu. Kosong depan tak dikira angka berti lah. Okey. Pandai untuk membundarkan, buat operasi tambah tolak dan bahagi, selesaikan. Okey. Yang kedua bentuk piawai pula, dia mesti ada 1 nombor, titik, nombor-nombor lain dan 10 kuasa. Okey, tu nombor dia. Ni nombor dia. Kena ingatlah ni. Okey. 1 nombor, titik, nombor-nombor lain, darab 10 kuasa berapa. Di mana kalau nombor sebut besar dari kosong, kuasanya positif. Nombor kurang kosong, kuasanya negatif. Kalau bergerak ke kiri, kuasa positif. Bergerak ke kanan, kuasa negatif. Okey. Dia ada 1 nombor, titik, nombor lain. Okey. Alright. Okey. So harap boleh faham ya. So untuk malam ni kita akan berhenti sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Next week kita akan jumpa lagi. Okey. Next week dia kembali kepada setiap hari. Okey. Setiap hari Khamis. Okay, cuma hari ni saya tak sempat buat, tak boleh buat semalam. Okay. So kita berhenti sini untuk hari ni dulu. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan saya akan share kejap lagi untuk yang ni tadi lah. Okay, alright.